Asas Sains Komputer Tingkatan 2. Persekitaran Kod Arahan. Teknologi telah mengubah cara kita berbelanja. Pembangunan Sistem Radio Frequency Identification (RFID) menjadikan proses pembelian menjadi lebih mudah, teratur, dan tanpa tunai, cashless. Teknologi RFID yang menggunakan tag pintar mampu menyimpan lebih banyak maklumat tentang barangan dan boleh diakses melalui frekuensi radio. Barangan yang dilabel dengan tag RFID akan dikesan oleh terminal seperti troli pintar, rak barangan pintar, kaunter keluar, dan sistem inventory. Mari kita lihat pengaplikasian teknologi RFID dalam proses pembelian di pasaraya. Sebagai contoh, kad pintar pelanggan mampu menyimpan maklumat seperti senarai membeli belah, program loyal, dan boleh bertindak sebagai kad bayaran. Troli pintar dan kad pintar berkomunikasi dengan tag RFID. Troli pintar akan membawa pengguna mendapatkan barangan yang ingin dibeli, memberitahu promosi barangan terkini, dan bertindak sebagai penyemak harga. Troli pintar dapat menunjukkan rak-rak barangan dan membawa Anda ke rak yang dikehendaki. Sentuhkan barang yang ingin dibeli pada pengesan troli dan senarai maklumat tentang barangan yang Anda pilih akan terpapar. Setiap label pada rak barangan dipasang dengan pengesan tag RFID. Label ini dikawal oleh terminal pekerja. Harga barangan akan dikemas kini mengikut arahan terminal. Setiap label pada rak barangan dipasang pengesan tag RFID. Jika bilangan barangan tinggal 2 unit, tag RFID akan menghantar mesej ke monitor terminal pekerja melalui frekuensi radio. Semasa pembayaran, senarai barangan pada troli akan dipindahkan ke skrin kaunter pembayaran. Pelanggan boleh memilih mod bayaran yang dikehendaki. Resit akan dicetak di kaunter pembayaran pada akhir transaksi. Selepas pembayaran, pelanggan akan keluar melalui pintu penyemak. Tag RFID barangan di dalam troli akan disemak dengan senarai barangan dalam transaksi. Kemudian, semua tag RFID barangan akan dikemas kini. Seterusnya, kita akan mempelajari berkaitan dengan persekitaran kod arahan. Tanpa kod arahan, teknologi-teknologi terbaru tidak dapat dilaksanakan. Kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan. Satu set kod arahan yang disebut segmen kod digunakan untuk membina satu atur cara bagi menyelesaikan masalah. Bahasa komputer terdiri daripada bahasa pengaturcaraan yang digunakan oleh pengatur cara bagi menulis kod arahan. Semasa Anda berada di tingkatan 1, bahasa pengaturcaraan yang telah dipelajari termasuklah
Scratch, dan HTML. Dalam bab kali ini, Anda akan diperkenalkan dengan bahasa pengaturcaraan Python yang mempunyai banyak persamaan dengan Scratch. Dalam pengaturcaraan Python, murid perlu menulis kod-kod yang mudah difahami. Persekitaran kod arahan merujuk kepada persediaan terhadap peralatan dan perisian yang diperlukan untuk menulis kod arahan. Oleh yang demikian, persekitaran kod arahan merujuk kepada perkakasan komputer, sambungan kepada internet, pelayar web, dan perisian aplikasi bahasa pengaturcaraan yang diperlukan untuk pembangunan aturcara, penterjemahan, dan pelaksanaan aturcara. Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai penterjemah tersendiri. Semasa pelaksanaan aturcara, kod arahan akan menjalani pengalihan kepada bahasa mesin yang boleh difahami oleh komputer. Terdapat 3 jenis penterjemah, iaitu penghimpun, assembly, pengkompil, compiler, dan pentafsir, interpreter. Peta pemikiran tersebut mengelaskan 3 jenis penterjemah. Pertama, penghimpun. Contoh bahasa penghimpun ialah Basic Assembly Language yang digunakan oleh sistem IBM. Kedua, pengkompil. Contoh bahasa pengaturcaraan ialah C, C++, Java, dan Pascal. Ketiga, pentafsir. Contoh bahasa pengaturcaraan ialah Python, PHP, Perl, dan Ruby. Seterusnya, kita akan mempelajari berkaitan dengan jenis data dalam segmen kod. Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai satu senarai jenis data. Jenis data digunakan semasa pengisytiharan suatu pemboleh ubah untuk membenarkan aturcara mengenal pasti kegunaan pemboleh ubah tersebut dan membolehkan pemboleh ubah tersebut disimpan dalam storan ingatan berkesan. Jenis-jenis data yang akan kita pelajari ialah integer, double, boolean, char, dan string. Jenis-jenis data ini dapat dikelaskan kepada 3 bahagian utama, iaitu nombor, teks, dan nilai logik. Nilai nombor atau nilai berangka terdiri daripada nombor bulat dan nombor perpuluhan. Nilai teks adalah seperti satu aksara atau satu rentetan aksara. Nilai logik mempunyai 2 keadaan sahaja, iaitu benar dan palsu. Jenis data yang pertama yang akan kita pelajari ialah integer. Integer ialah nombor yang tidak mengandungi bahagian pecahan dan tidak mempunyai titik perpuluhan. Integer juga dikenali sebagai nombor bulat. Integer boleh terdiri daripada nombor positif, nombor negatif, dan sifar. Dalam pengaturcaraan, integer selalu digunakan dalam penyelesaian masalah matematik yang melibatkan operasi-operasi matematik yang tertentu. Jadual berikut menunjukkan
penggunaan operator matematik, simbol dan contohnya. Mari kita lihat penggunaan simbol operator matematik dan simbol operator dalam komputer. Seperti yang kita lihat dalam jadual, penggunaan simbol operator matematik bagi operasi tambah dan tolak adalah sama dengan simbol operator dalam komputer. Manakala bagi operator darab dan bahagi terdapat sedikit perbezaan, iaitu bagi simbol operator dalam komputer, bagi darab simbolnya diganti dengan bentuk bintang, manakala bahagi adalah bentuk slash. Bahasa pengaturcaraan Python, C, dan Java menyokong jenis data integer. Sinteks umum yang digunakan untuk pengisytiharan nombor integer ialah int. Fungsi int digunakan khusus untuk membuat penetapan sesuatu nilai pemboleh ubah adalah sentiasa integer. Mari kita lihat satu contoh kod arahan Python yang menggunakan fungsi int dengan menggunakan perisian aplikasi Python 3.5.2. Mari kita lihat segmen kod berikut. A sama dengan int kurungan 10. B sama dengan int kurungan 29. C sama dengan A plus B. Print C. 39. Bagaimana kod atur cara ini berfungsi? Mari kita lihat satu persatu. Pemboleh ubah A akan sentiasa memegang nilai integer apabila fungsi int digunakan. Pemboleh ubah A memegang nilai integer 10, manakala pemboleh ubah B memegang nilai 29. Arahan seterusnya adalah pemboleh ubah C adalah hasil tambah A dan B. Berdasarkan nilai yang telah ditetapkan, A 10 tambah B 29. Print C. Paparan akan mengeluarkan hasil tambah iaitu 39. Jenis data yang kedua yang akan kita pelajari ialah double. Double juga sejenis data yang mewakili nombor. Perbezaan antara double dan integer ialah nombor yang diwakili oleh double ialah nombor yang mengandungi bahagian pecahan, iaitu nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Double boleh terdiri daripada nombor negatif dan nombor positif yang bertitik perpuluhan. Bahasa pengaturcaraan C, C++, dan C# mengiktiraf double sebagai jenis data. Manakala Python tidak menyokong jenis data double, tetapi menggunakan jenis data float bagi mewakili nombor-nombor perpuluhan. Perbezaan jenis data double dan float ialah penggunaan memori bagi pemboleh ubah yang diisytiharkan sebagai double atau float. Double akan memperuntukkan sebanyak 64 bit, manakala float akan memperuntukkan sebanyak 32 bit.
Seterusnya, mari kita lihat pecahan bit bagi nilai double dan float. Pecahan bit bagi nilai double dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu 1 bit diperuntukkan bagi tanda negatif ataupun positif. 11 bit diperuntukkan kepada nilai sebelum titik perpuluhan, manakala 52 bit diperuntukkan kepada nilai selepas titik perpuluhan. Seterusnya, pecahan bit bagi nilai float. 1 bit diperuntukkan bagi nilai negatif atau positif. 8 bit diperuntukkan kepada nilai sebelum titik perpuluhan, manakala 23 bit diperuntukkan kepada nilai selepas titik perpuluhan. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh kod arahan yang menggunakan bahasa pengaturcaraan C++ untuk melakukan pengiraan mudah dengan jenis data double. Berdasarkan contoh kod atur cara, output yang akan dipaparkan ialah nilai double pertama nokta bertindih 3.5, nilai double kedua nokta bertindih 4.9, hasil tambah bagi kedua-dua nombor ialah nokta bertindih 8.4. Penggunaan double dapat dilihat berdasarkan pemboleh ubah 61, 62 dan 63. Pemboleh ubah 61, 62, 63 diisytiharkan dengan jenis data double dengan sinteks umum double. Cout ialah fungsi output bagi bahasa pengaturcaraan C++. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh berkaitan kod arahan yang menggunakan bahasa pengaturcaraan Python untuk melakukan pengiraan mudah dengan jenis data float. Sinteks umum float digunakan untuk membuat pengisytiharan bagi nilai float. Jika diperhatikan, hasil tambah bagi nom1 dan nom2 juga akan memberikan nilai float. Dalam pengaturcaraan Python, fungsi round kurungan digunakan untuk membundarkan nilai float kepada bilangan tempat perpuluhan yang dikehendaki. Jenis data ketiga yang akan kita pelajari ialah char. Char ialah jenis data yang digunakan untuk mewakili aksara atau karakter. Aksara terdiri daripada huruf abjad, angka, dan simbol yang berdasarkan kod piawai Amerika untuk pertukaran maklumat ASCII. Mari kita lihat pengelasan jenis aksara berdasarkan contoh. Jenis aksara huruf adalah bermula daripada huruf E sehingga Z, sama ada huruf besar maupun huruf kecil. Manakala jenis aksara digit mewakili digit kosong dan seterusnya. Jenis aksara simbol pula mewakili simbol-simbol seperti simbol @ peratus, kurungan, dan sebagainya. Bahasa-bahasa pengaturcaraan seperti C, C++, C#, dan Java mengiktiraf jenis data char. Sinteks umum char digunakan semasa pengisytiharan sesuatu pemboleh ubah. Bahasa pengaturcaraan Python tidak mempunyai jenis data char. Akan tetapi,
semua aksara diwakili dalam jenis data lain yang disebut sebagai string. Mari kita lihat satu contoh kod arahan yang menggunakan bahasa pengaturcaraan C++ untuk memaparkan satu aksara yaitu E. Output bagi kod arahan ini ialah E. Sinteks umum char digunakan untuk mengisytiharkan pemboleh ubah huruf 1 dengan jenis data char. Jenis data yang seterusnya yang akan kita pelajari ialah string. String ialah satu perkataan yang dibina daripada aksara. String terdiri daripada satu urutan aksara-aksara yang berjujukan yang membentuk suatu rentetan string. Sebagai contoh, pembentukan satu perkataan string daripada beberapa aksara berdasarkan perkataan komputer. Kebanyakan bahasa pengaturcaraan akan menyokong jenis data string, termasuklah C++, Ruby, dan Python. Sinteks umum str digunakan untuk pengisytiharan jenis data string kepada pemboleh ubah. Berikut merupakan cara mengisytiharkan pemboleh ubah lagu kepada nilai string negaraku. Semasa mengatur cara, nilai string yang diberikan kepada suatu pemboleh ubah perlu diletakkan tanda petikan tunggal atau tanda petikan berganda. Tanda petikan ini berfungsi untuk memberitahu permulaan dan pengakhiran satu ayat. Berikut menunjukkan cara mengisytiharkan pemboleh ubah lagu kepada nilai string negaraku. Lagu sama dengan str kurungan tanda petikan tunggal negaraku, atau lagu sama dengan str kurungan tanda petikan berganda negaraku. Mari kita lihat satu contoh kod arahan bahasa pengaturcaraan Python yang menggunakan jenis data string. Sinteks umum yang digunakan dalam pengisytiharan string ialah str. Perhatikan kod arahan tersebut. Pemboleh ubah ayat menyimpan nilai selamat datang. Print ayat selamat datang. Teks berwarna biru ialah output bagi fungsi print. Dalam pengaturcaraan Python, mencetak suatu pemboleh ubah dengan fungsi print tidak perlu menggunakan tanda petikan. Dalam pengaturcaraan Python, jenis data string dapat digunakan bersama fungsi-fungsi Python yang lain untuk memanipulasi nilai string mengikut keperluan dan tujuan sesuatu program atau aplikasi yang ingin dibangunkan. Jadwal berikut menunjukkan fungsi yang memanipulasi nilai string dan tujuannya. Fungsi pertama, tanda kurung siku atau kurung siku bertitik bertindih. Tujuannya adalah untuk mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Fungsi kedua ialah fungsi len kurungan. Tujuannya adalah untuk menghitung bilangan aksara dalam string. Fungsi seterusnya ialah simbol tambah. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dua string tanpa ruang kosong.
Fungsi seterusnya ialah simbol koma. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dua string dengan satu ruang kosong. Fungsi seterusnya ialah simbol bintang. Tujuannya adalah untuk mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan. Akhir sekali ialah fungsi join kurungan. Tujuannya adalah untuk menambahkan aksara di antara setiap aksara. Seterusnya, kita akan melihat satu persatu contoh penggunaan fungsi-fungsi yang telah dinyatakan untuk menjelaskan lagi cara penggunaannya. Contoh-contoh ini akan membimbing murid untuk memahami kegunaan fungsi-fungsi tersebut dengan lebih mendalam. Mari kita lihat satu contoh kod arahan bahasa pengaturcaraan Python untuk mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Perhatikan kod arahan berikut. Ayat sama dengan str, selamat datang, print ayat 4, m, print ayat 10 nokta bertindih 14, tang. Arahan print ayat 4 merujuk kepada aksara kelima dalam string, yaitu aksara M. Nombor dalam tanda kurung siku disebut sebagai indeks. Pengiraan indeks bermula daripada kosong dan seterusnya. Huruf pertama akan dilabelkan sebagai indeks kosong, diikuti nombor 1 untuk huruf seterusnya. Arahan print ayat 10 nokta bertindih 14 merujuk kepada aksara dalam lingkungan ke-10 hingga ke-14 dalam string, yaitu tang. Dalam sesuatu kod arahan, tempat kosong juga dikira sebagai indeks. Contoh seterusnya ialah kod arahan bahasa pengaturcaraan Python untuk menghitung bilangan aksara dalam string. Perhatikan kod arahan tersebut. Ayat sama dengan str, selamat datang. Len ayat 14. Jika diperhatikan, huruf yang terdapat dalam perkataan selamat datang adalah sebanyak 13. Namun begitu, perlu diingat bahwa ruang kosong dalam suatu string juga dikira sebagai satu aksara. Oleh yang demikian, bilangan aksara dalam ayat selamat datang ialah 14. Contoh seterusnya ialah kod arahan bahasa pengaturcaraan Python untuk menggabungkan dua string dan mengulang string. Perhatikan kod arahan tersebut. E sama dengan str hello, B sama dengan str dunia, C sama dengan str tanda seru, print E, B plus C. Simbol koma menggabungkan dua string dengan satu ruang kosong. Simbol tambah menggabungkan dua string tanpa sebarang ruang kosong. Seterusnya, print E bintang 4. Simbol bintang mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan, yaitu sebanyak 4 kali. Oleh itu, paparan yang dipaparkan ialah hello, 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 hello
tanpa sebarang ruang kosong. Contoh seterusnya ialah kod arahan bahasa pengeluaran Python untuk menambahkan aksara di antara setiap aksara. Perhatikan kod arahan tersebut. Ayat sama dengan str selamat datang. Print nokta bertindih dot join ayat. Paparan yang akan dipaparkan ialah di setiap aksara akan diselitkan nokta bertindih. Seterusnya, print jarak dot join ayat. Di setiap aksara yang dipaparkan terdapat jarak. Fungsi join menambahkan aksara yang telah dinyatakan di antara setiap aksara dalam suatu string. Jenis data yang terakhir yang akan kita pelajari ialah Boolean. Boolean berasal daripada nama George Boole, yang merupakan seorang ahli matematik British. Beliau telah membangunkan satu sistem logik untuk memudahkan satu penyataan yang kompleks kepada satu persamaan yang mudah. Jenis data Boolean mempunyai dua nilai sahaja, yaitu benar dan palsu. Dua nilai data ini juga digelar nilai logik. Nilai logik Boolean seringkali disebut 0 dan 1, yang mana 0 mewakili palsu dan 1 mewakili benar. Penggunaannya penting dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Pernyataan bersyarat ini disebut ungkapan Boolean. Ungkapan Boolean ialah ungkapan perbandingan yang terdiri daripada operator-operator perbandingan seperti lebih besar atau sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil atau sama dengan. Contoh berikut menunjukkan penggunaan Boolean dalam segmen kod dengan menggunakan perisian aplikasi Scratch 2.0. Dalam segmen kod di atas, pemboleh ubah X diumpukan dengan nilai 14. Jika pengguna memasukkan nombor 14, syarat struktur kawalan pilihan menjadi benar, maka benar akan dipaparkan. Jika pengguna memasukkan nombor selain daripada 14, syarat struktur kawalan pilihan menjadi tidak benar, maka palsu akan dipaparkan. Blok yang berbentuk heksagon digunakan sebagai syarat dalam sesuatu struktur kawalan pilihan. Seterusnya, mari kita lihat contoh paparan logik Boolean. Teks true dan false yang berwarna biru ialah paparan yang diperoleh apabila ungkapan Boolean di-type masuk ke perisian Python. Perhatikan kod arahan tersebut. X sama dengan 13, simbol sama dengan memberi maksud sama dengan. Oleh itu, X sama dengan 13 bermaksud nilai 13 diberikan kepada X. Seterusnya, X lebih besar daripada 3. Simbol lebih besar memberi maksud lebih besar. Oleh itu, X lebih besar daripada 3 bermaksud X lebih besar daripada 3. Pernyataan ini adalah benar, maka true akan dipaparkan. Seterusnya ialah X lebih kecil daripada 0.
Simbol lebih kecil memberi maksud lebih kecil. Oleh itu, X lebih kecil daripada kosong bermaksud X lebih kecil daripada kosong. Pernyataan ini adalah palsu, maka false akan dipaparkan.